Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada murid-murid di luar sana. Cikgu doakan murid-murid dalam keadaan yang sihat sejahtera bersama keluarga yang tersayang. Pembelajaran kita kali ini bertajuk teknologi di hujung jari di bawah tema 6 Sains, Teknologi dan Inovasi Unit 17 Mesra Teknologi Kemahiran Tata Bahasa muka surat 132 murid-murid. Jom kita lihat objektif dan kriteria kejayaan terlebih dahulu murid-murid. Objektif pembelajaran ialah murid-murid dapat menyenaraikan dan membina ayat tunggal dan majmuk dengan peluasan subjek dan predikat dengan betul murid-murid. Manakala kriteria kejayaan murid-murid dapat menyenaraikan dan membina 3 daripada 6 ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat yang betul murid-murid. Baiklah murid-murid, cikgu hendak murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5 muka surat 132 yang bertajuk Teknologi di Hujung Jari, di mana terdapat 2 situasi, iaitu situasi yang pertama dan situasi yang kedua, di mana murid-murid perlu menyenaraikan dan membina ayat tunggal dan majmuk dengan peluasan subjek dan predikat yang betul murid-murid. Situasi yang pertama, murid-murid perlu menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat yang betul murid-murid. Manakala situasi yang kedua, murid-murid perlu membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat yang betul berpandukan situasi yang kedua murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita lihat situasi yang pertama murid-murid, di mana situasi pertama ini berbentuk dialog murid-murid. Murid-murid perlu menyenaraikan ayat tunggal dan ayat majmuk yang mempunyai peluasan subjek dan predikat murid-murid. Mari kita baca bersama-sama murid-murid. Encik Karim menggalakkan Azim dan Amira menggunakan kemudahan teknologi dalam perkhidmatan. Dalam situasi pertama ini, kita lihat watak ayah terlebih dahulu murid-murid. Hari ini, ayah akan memperkenalkan teknologi belian, pantas dan cekap dengan menggunakan kios layan diri di restoran makanan ini. Dalam dialog yang baru dibaca sebentar tadi, cuba murid-murid kena pasti adakah dialog yang murid-murid baca tadi berbentuk ayat tunggal ataupun ayat majmuk yang mempunyai peluasan subjek dan predikat murid-murid. Ya, bagus murid-murid. Dialog yang baru murid baca tadi ialah ayat majmuk murid-murid yang mempunyai peluasan subjek dan predikat murid-murid. Seterusnya dialog Amira murid-murid. Apakah keistimewaan kios layan diri ini kepada pelanggan ayah? Apakah jenis ayat yang murid-murid faham berdasarkan dialog Amira murid-murid? Ya, ayat tunggal murid-murid. Kita sambung lagi murid-murid. Kios canggih ini menggunakan kemudahan sistem pesanan elektronik. Murid-murid, apa jenis ayat ini murid-murid? Ya, ayat tunggal yang mempunyai peluasan subjek dan predikat murid-murid. Kita sambung lagi murid-murid. Pekerja
memberitahu ayah bahawa mesin ini menggunakan teknologi telekomunikasi dan internet. Murid-murid, apa jenis ayat ini murid-murid? Ya, ayat majmuk yang mempunyai perluasan subjek dan predikat murid-murid. Seterusnya watak azim murid-murid. Apakah yang akan ayah lakukan dengan kios layan diri itu? Murid-murid, apa jenis ayat ini murid-murid? Ya, ayat tunggal yang mempunyai perluasan subjek dan predikat murid-murid. Kita sambung lagi murid-murid, bermula dengan watak ayah. Ayah akan memesan makanan yang kita mahu dengan hanya menyentuh paparan skrin pada kios ini. Ya murid-murid, ayat apa ini murid-murid? Ya, ayat tunggal. Kita sambung lagi murid-murid. Kemudian, kita perlu memasukkan nombor meja untuk penghantaran oleh pekerja. Cuba murid-murid lihat. Apa jenis ayat ini pula murid-murid? Ya, ayat apa murid-murid? Ayat tunggal murid-murid. Seterusnya, kita boleh membayarnya secara kad kredit, kad debit atau e-dompet. Cuba murid-murid kena pasti. Apa jenis ayat ini murid-murid? Ya, ayat majmuk yang mempunyai perluasan subjek dan predikat murid-murid. Dan kita sambung lagi murid-murid. Pembayaran tanpa tunai ini menjadikan perkhidmatan ini lebih pantas dan selamat. Cuba murid-murid teka. Apakah jenis ayat ini murid-murid? Ya, ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat murid-murid. Bagus murid-murid cikgu. Dan watak yang terakhir iaitu Amira. Wah, kemudahan ini sangat bagus kerana kita tidak perlu beratur panjang lagi. Cuba murid-murid kena pasti adakah ayat ini ayat tunggal ataupun ayat majmuk murid-murid. Ya, ayat majmuk yang mempunyai perluasan subjek dan predikat murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita baca situasi yang kedua sebelum murid-murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat yang betul murid-murid. Kita baca bersama-sama murid-murid. Seterusnya, mereka ke Melaka Sentral. Melaka Sentral menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam. Melaka Sentral ialah terminal bersepadu. Encik Karim menjelaskan sesuatu. Beliau akan membeli tiket bas di kios layan diri. Teknologi ini pantas dan cekap. Kios pintar ini menggunakan kemudahan sistem belian secara elektronik. Encik Karim ingin menempah tiket. Beliau menyentuh paparan skrin pada kios. Kemudian, Encik Karim perlu memilih destinasi, tarikh dan masa. Encik Karim juga memilih jenama syarikat pengangkutan bas. Bayaran secara tunai boleh digunakan. Bayaran secara e-dompet juga boleh digunakan. Teknologi ini sangat sistematik. Pengguna dapat mengakses tiket dengan pantasnya. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid lihat ayat tunggal yang di bawah, iaitu seterusnya
mereka ke Melaka Sentral. Cuba murid-murid bina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan perikat yang betul murid-murid. Apa jawabnya murid-murid? Ya, bagus murid-murid. Seterusnya, mereka ke Melaka Sentral di ibu kota Melaka murid-murid. Seterusnya ayat tunggal yang kedua, Melaka Sentral menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam. Berdasarkan ayat tunggal ini, cuba murid-murid perluaskan predikat di dalam ayat tunggal ini murid-murid. Apa jawabnya murid-murid? Bagus murid-murid. Melaka Sentral menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam di kios layan diri. Dan ayat tunggal yang ketiga, kios pintar ini menggunakan kemudahan sistem belian secara elektronik. Murid-murid, cuba murid-murid bina ayat tunggal dengan memperluaskan predikat berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Apa jawabnya murid-murid? Ya, bagus murid-murid. Kios pintar ini menggunakan kemudahan belian secara elektronik tercanggih di Bandar Melaka. Seterusnya, murid-murid perlu membina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat berdasarkan ayat yang diberi ini murid-murid. Mari kita baca bersama-sama murid-murid. Melaka Sentral menyediakan kemudahan jualan tiket pengangkutan awam. Melaka Sentral ialah terminal bersepadu. Dengan berpandukan kepada ayat yang diberi, cuba murid-murid bina ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat yang betul murid-murid. Bagaimana hendak membina ayat majmuk murid-murid? Bagus murid-murid. Melaka Sentral ialah terminal bersepadu yang menyediakan kemudahan tiket pengangkutan awam. Seterusnya ayat yang kedua, Encik Karim menjelaskan sesuatu. Itu bagi ayat yang pertama. Beliau akan membeli tiket bas di kios layan diri. Cuba murid-murid buat ayat majmuk berdasarkan ayat yang diberikan. Bagaimana hendak membina ayat majmuk murid-murid? Ya, Encik Karim menjelaskan bahawa beliau akan membeli tiket bas di kios layan diri. Seterusnya ayat yang ketiga, teknologi ini pantas dan cekap. Ini bagi ayat yang pertama. Kios pintar ini menggunakan kemudahan sistem belian secara elektronik. Murid-murid, cuba gunakan ayat yang diberi buat ayat majmuk murid-murid. Bagaimana hendak membina ayat majmuk murid-murid? Ya, begini. Teknologi ini pantas dan cekap kerana menggunakan kemudahan sistem belian elektronik. Dan ayat yang keempat, Encik Karim ingin menempah tiket. Itu bagi ayat yang pertama. Beliau menyentuh paparan skrin pada kios. Murid-murid, sila buat ayat majmuk berpandukan kepada ayat yang baru dibaca tadi murid-murid. Apa jawabnya murid-murid? Ya, Encik Karim ingin menempah tiket. Lalu beliau menyentuh paparan skrin pada kios. Dan ayat yang kelima, kemudian Encik Karim perlu memilih destinasi, tarikh
dan masa. Itu bagi ayat yang pertama. Encik Karim juga memilih jenama syarikat pengangkutan bas. Cuba murid-murid buat ayat majmuk berdasarkan ayat yang murid-murid baca tadi. Bagaimana jawabnya murid-murid? Ya, kemudian Encik Karim memilih destinasi, tarikh dan masa serta jenama syarikat pengangkutan bas. Dan yang keenam, bayaran secara tunai boleh digunakan. Itu bagi ayat yang pertama, bayaran secara e-dompet juga boleh digunakan. Cuba murid-murid buat ayat majmuk berdasarkan ayat yang baru murid-murid baca tadi. Bagaimana menulis ayat majmuk murid-murid? Ya, bayaran secara tunai atau e-dompet boleh digunakan. Perkongsian ilmu cikgu sudah berakhir di sini. Sehingga berjumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.